Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'allim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Nama saya Muhammad Khairul Amir bin Manan, Pengkhususan Pendidikan Islam, Pensyarah Ustaz Zulkarnain bin Abdullah dan Ustaz Masrur bin Ibrahim, dan telah menjalani praktikum fasa kedua di Sekolah Kebangsaan Jenderam Hilir Selangor. Pada hari ini saya akan membentangkan satu perbentangan, iaitu perbentangan calon cemerlang praktikum fasa kedua. InsyaAllah isi kandungan perbentangan kali ini yang pertama, perlaksanaan dan perancangan PDP. Yang kedua, pentaksiran. Yang ketiga, refleksi. Yang keempat, co-curriculum. Yang kelima, peranan lain. Dan yang keenam, bahan sokongan. Okey, kita pergi yang pertama iaitu perancangan dan perlaksanaan PDP. Perancangan dan perlaksanaan PDP yang pertama yang saya pilih adalah pendidikan Islam. Saya telah memilih RPH minggu ke-10 yang bertarikh 19 November 2020 dengan tajuk PDP Adab Terhadap Guru. Kita pergi item yang pertama iaitu hasil pembelajaran. Saya telah menggunakan formula ABCDS, audience, behavior, content, degree dan situation. Okey, selepas proses PDP, murid dapat merupakan audiens. Yang pertama, menyatakan maksud guru dengan betul selepas bimbingan guru. Menyatakan merupakan behavior, maksud guru merupakan content dengan betul adalah degree, selepas bimbingan guru adalah situasi. Yang kedua, menjelaskan hukum beradab terhadap guru dengan tepat berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya selepas penerangan guru. Yang ketiga, menyenaraikan adab terhadap guru dengan tepat dan betul selepas aktiviti sumbangsaran. Item seterusnya adalah strategi PDP yang saya telah gunakan adalah berpusatkan murid dengan pembelajaran kediri. Murid menganalisis rajah yang telah saya berikan, kemudian membina peta bulatan berdasarkan tajuk. Kemudian sumbangsaran, murid memberikan idea tentang tajuk dan melakukan perbincangan. Seterusnya, penyelesaian masalah wakil daripada murid lelaki dan murid perempuan diberikan situasi, maka mereka perlu mensolusikan situasi yang telah diberikan. Seterusnya adalah item elemen merentas kurikulum. Saya pilih nilai murni dengan murid mengaplikasikan adab dalam kehidupan. Seterusnya, teknologi maklumat komunikasi dengan penggunaan Google Meet, PowerPoint, Quizzes dan Google Form. Item seterusnya adalah amalan pedagogi masa kini, iaitu pembelajaran kooperatif. Yang ini murid bekerjasama semasa aktiviti PDP. Seterusnya, kemahiran insaniah, iaitu kemahiran komunikasi. Murid memberi respon yang baik dan membaca isi pembelajaran sewaktu PDP seperti dalil dan bentuk-bentuk adab. Okey, antara bahan batu mengajar saya sewaktu tajuk ini adalah yang pertama rajah, yang kedua peta bulatan, yang ketiga parking lot. Seterusnya perancangan dan perlaksanaan PDP bahasa Arab. Saya telah memilih RPH minggu ke-9 yang bertarikh 11 November 2020 bertajuk Isim Isyarah dengan Maharat Istima' wal Kalam wal Qira'ah. Item yang pertama iaitu hasil pembelajaran. Saya juga menggunakan formula ini iaitu ABCDS, audience, behavior, content, degree dan situation. Okey, kita lihat. Ba'da mutaba'ah ad-darsi yatamakkanu at-talamiz min an. At-talamiz adalah audien. Awalan, yastami'u al-kalimat al-masmu'ah summa nutquha nutqan sahihan ba'da syarah al-muallim. Okey, yastami'u adalah behavior.
Al-kalimat al-masmu'ah adalah konten, nutquha nutqan sahihan adalah degree, dan syarah al-muallim adalah situation. Thaniyan yaqra'u al-kalimat al-madrusah summa qira'atuha qira'atan sahihatan ma'a mura'ah an-nabar ba'da la'ibul adwar. Wasalisan yaqra'u al-kalimat al-madrusah summa qira'atuha qira'atan sahihatan ba'da tadrib al-mukassaf. Seterusnya adalah item strategi PDP yang saya gunakan sewaktu pengajaran dan pembelajaran ini adalah berpusatkan guru. Iaitu guru menunjukkan cara membaca petikan dan kalimat-kalimat tersebut. Yang kedua, berpusatkan murid. Murid menganalisis jawapan berdasarkan rajah. Dan yang ketiga, berpusatkan bahan dengan memaksimumkan penggunaan PowerPoint sewaktu PDP. Seterusnya adalah elemen merentas kurikulum dengan saya memilih bahasa, murid mengaplikasikan laras bahasa yang betul dan menggunakan tatah bahasa yang tepat mengikut kaedah Nahwu Bahasa Arab. Kemudian teknologi maklumat komunikasi dengan menggunakan Google Meet, PowerPoint, Quizzes dan Google Form. Item seterusnya adalah amalan pedagogi masa kini iaitu literasi teknologi maklumat dan komunikasi dengan penggunaan pelbagai aplikasi dalam PDP seperti WhatsApp, Facebook, Google Form, Kahoot dan sebagainya. Seterusnya item kemahiran insaniah iaitu kemahiran komunikasi. Murid memberi respon baik kepada guru ketika sesi soal jawab dan bertutur dengan jelas dengan menyebut perkataan-perkataan bahasa Arab dengan tepat. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang saya gunakan untuk PDP Bahasa Arab ini adalah yang pertama, rajah. Yang kedua, PowerPoint. Yang ketiga adalah Google Form. Okey, kita bergerak item yang kedua itu pentaksiran. Pentaksiran saya bahagikan kepada dua iaitu pentaksiran untuk pendidikan Islam dan pentaksiran untuk bahasa Arab. Ini adalah bagaimana saya membina pentaksiran tersebut. Yang pertama, merancang PDP. Yang kedua, merancang bentuk pentaksiran. Yang ketiga, melaksanakan PDP. Yang keempat, melaksanakan pentaksiran. Dan yang kelima, merekod dan menganalisis. Saya bahagikan kepada dua jenis pentaksiran yang telah saya lakukan iaitu bertulis dan lisan. Bertulis seperti membuat perteminda, latihan intensif, Google Form dan sebagainya. Manakala lisan seperti bacaan Al-Quran, sebutan huruf Arab seperti bacaan petikan, nasyid dan bacaan-bacaan kalimat. Ini antara bukti pentaksiran bertulis yang telah saya lakukan. Pentaksiran melalui quizzes, Google Form, Word Wall dan latihan bertulis. Ini pula bukti pentaksiran lisan yang telah saya buat. Pentaksiran dilakukan di kelas bersemuka dan di atas talian seperti Google Meet, WhatsApp yang ini tidak bersemuka. Jadi saya meminta murid untuk menghantar voice, suara seperti membaca petikan, bernasyid dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini merupakan rekod analisis tahap penguasaan murid. Saya bahagikan kepada dua iaitu untuk pendidikan Islam dan bahasa Arab. Rekod ini saya telah berikan kepada murid iaitu berdasarkan tahap penguasaan mereka dari skala 1 hingga skala 5 menunjukkan sejauh mana tahap penguasaan mereka terhadap tajuk yang telah saya ajar. Seterusnya item yang ketiga adalah refleksi. Di bawah refleksi ini saya akan terangkan beberapa bentuk iaitu portfolio, refleksi PDP, penulisan jurnal dan RTP. Okey, yang pertama ialah portfolio. Portfolio saya sistematik dan kemas, lengkap dan disemak oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing secara maya dan saya mendapat pujian bahawa portfolio saya cantik, kemas, tersusun dan sangat teratur. Seterusnya adalah refleksi PDP Pendidikan Islam. Saya telah memetik RPH minggu ke-7 yang bertarikh 30 Oktober, bidang Jawi bertajuk Perkataan Pinjaman Bahasa Inggeris. Antara kekuatan saya adalah kaedah dan pelaksanaan PDP berjaya.
Manakala kelemahan pula, sukar mentaksir secara maya. Manakala penambahbaikan yang saya lakukan merujuk pakar seperti guru pembimbing, pensyarah penyelia dan rakan-rakan lain serta menggunakan alternatif lain. Seterusnya adalah refleksi PDP Bahasa Arab. Saya telah memetik RPH minggu kedua yang bertarikh 21 September 2020 bertajuk Baiti Jannati, iaitu subtopiknya Asy-Syamsiyah wal Qamariyah. Okey, refleksi PDP Bahasa Arab, kekuatan saya adalah kaedah dan pelaksanaan PDP berjaya. Yang kedua kelemahan, segelintir murid tidak mahir berbahasa Arab. Justru penambahbaikan yang akan saya lakukan menggunakan laras bahasa rendah dan memaksimumkan bahasa tubuh. Seterusnya adalah penulisan jurnal. Membina satu jurnal setiap minggu, menggunakan platform MyForum, mengaplikasikan format dan rujukan semasa dan disemak oleh pensyarah penyelia. Manakala refleksi pertengahan praktikum pula telah diadakan pada 3 November menggunakan platform Google Meet dan telah berlaku sesi soal jawab dengan pensyarah pembimbing dan pensyarah pembimbing menunjukkan respon positif kepada bahan yang dihasilkan dan jawapan yang diberikan. Justru saya telah dipuji dan dinyatakan bahawa RPP saya juga terbaik. Yang keempat adalah co-curriculum. Di bawah co-curriculum, saya akan ceritakan bagaimana pelaksanaan co-curriculum. Pelaksanaan co-curriculum. Yang pertama, merancang PDP co-curriculum dengan membina RPH dan mengumpulkan maklumat tentang tajuk yang akan diajar. Seterusnya, pelaksanaan PDP co-curriculum dengan menyampaikan input tajuk dan merekod PDP sewaktu Google Meet. Seterusnya, refleksi PDP dengan membuat laporan PDP dan cadangan penambahbaikan. Ini antara bukti pelaksanaan co-curriculum saya dengan ada poster hebahan, RPH dan laporan PDP. Item yang seterusnya, yang kelima adalah peranan-peranan lain. Antara perkara yang akan saya ceritakan di bawah peranan-peranan lain adalah penglibatan dengan pihak sekolah, inovasi dan projek. Penglibatan dengan pihak sekolah, alhamdulillah saya telah diamanahkan dan diberi mandat oleh pihak sekolah untuk menjadi beberapa jawatan berikut antaranya. Yang pertama, guru penasihat permainan hoki. Yang kedua, guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu. Yang ketiga, guru penasihat pengakap. Dan yang keempat, guru penasihat rumah hijau. Seterusnya adalah inovasi. Inovasi pertama yang telah saya aplikasikan di sekolah iaitu berkaitan dengan tajuk bacaan mim suku, iaitu untuk tahun 4. Saya telah membina satu animasi humis. Isunya murid menghadapi kesukaran untuk mengingat pembahagian dan tanda mim sukun. Jadi langkah penggunaan inovasi ini adalah guru menayangkan video animasi humis, guru meminta murid menyebut kembali beberapa hukum yang dikenal pasti dan guru membimbing murid memahami animasi humis. Inovasi kedua adalah trafik wakaf yang telah saya ambil daripada tajuk tanda wakaf. Isunya murid menghadapi kesukaran untuk mengingat nama dan fungsi tanda wakaf. Sebagai langkah penggunaan, guru menayangkan inovasi trafik wakaf, guru meminta murid mengaitkan fungsi tanda wakaf dengan warna traffic light dan guru membimbing murid memahami trafik wakaf. Seterusnya, saya juga membuat reward chat. Isunya murid tidak bersemangat dan kurang berlaku persaingan dalam PDP. Sebagai langkah penggunaan, guru menjalankan sesi PDP seperti biasa. Guru mewujudkan soalan dan mencetuskan persaingan berlaku. Guru memberikan penghargaan kepada murid melalui reward chat dan jumlah terkumpul yang tertinggi akan menerima hadiah. Seterusnya adalah projek yang kami berikan nama Teratak Cinta Abadi. Saya dan beberapa rakan lain telah bercadang untuk membina satu projek iaitu membina pondok yang bercirikan bertemakan Islam. Namun ekoran Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang telah diumumkan oleh kerajaan, justru projek ini tidak dapat dilaksanakan
dan insya-Allah akan dilaksanakan pada waktu internship akan datang. Saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya berkaitan dengan perbentangan calon cemerlang praktikum fasa 2. Amat besar harapan saya agar pensyarah memberikan saya cemerlang praktikum kali ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.